Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam channel Cikgu. Jadi pada hari ini, Cikgu akan menyambung kepada subtopik kita yang seterusnya, iaitu Science Process Skills in Solving Problem, di mana kita akan menggunakan kemahiran sains untuk menyelesaikan masalah. So, without any further ado, let's jump right in. Let's go. Okay students, so we are going to continue our lessons for today. So here we go, science process skill in solving problems. Okay, let's read together. Science process skill is one of the scientific skills that are used to solve problem. Bermaksud kemahiran proses sains ni ialah salah satu daripada kemahiran sains yang kita guna untuk menyelesaikan masalah. Let us observe the situation below. Anna, Ravi, Chan, and Melia are playing giant soap bubble at a park. Okey, jadi kita akan memerhati apakah situasi yang berlaku pada gambar rajah tersebut, di mana kita masih lagi kekal dengan watak yang sama, iaitu Anna, Ravi, Chan dan Melia yang bermain belon gergasi. Okey, belon sabun gergasi di taman. Okey, jom kita sama-sama lihat Okay, before that, kita akan baca dulu conversation yang berlaku di taman tersebut. Friends, it seems that our soap bubble burst faster than the soap bubble of other people. Dalam situasi ini, Melia dia bercakap, kawan-kawan, nampaknya mereka punya buih sabun tu lebih cepat pecah berbanding buih sabun orang lain yang ada dekat taman itu. That's right, Melia. It will be more fun to play if our soap bubbles are not easily burst. Jadi Anna ni jawab, betul cakap Melia. Kalau nak jadikan benda ni lagi seronok kalau mereka dapat mainkan buih sabun tersebut yang bukan jenis mudah pecah. So sambungan dia ialah, how can we produce bubbles that are not easily burst? Soalan yang ditanya oleh Anna ialah, macam mana mereka nak hasilkan satu belon sabun belon yang tidak mudah pecah. Jadi pandangan yang diberikan oleh Chan ialah, in my opinion, they use a certain mixture. Maksud mereka menggunakan ada campuran yang tertentu. I read on the internet that adding glycerin or tapioca flour into the soap solution can produce bubbles that are not easily burst. Bermaksud dekat sini, Chan ni dia dah dapat satu gambaran di mana dia dapat daripada hasil pembacaan dia di internet. Dia kata kalau letakkan glycerin ataupun tepung ubi kayu ke dalam larutan sabun tersebut, boleh menghasilkan buih sabun yang tidak mudah pecah. Let's make our soap solution again. We'll add glycerin into the solution later. Jadi kata di Ravi ni, kita perlu masukkan kita perlu buat balik semula larutan sabun tersebut. Kita akan tambahkan glycerin ke dalam larutan kemudiannya nanti. We need to conduct an experiment to decide the suitable amount for the glycerin. Okey, jadi mereka ni perlu menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesesuaian kandungan ataupun kuantiti glycerin ke dalam larutan yang mereka bakal hasilkan kemudian nanti. In my opinion, the more quantity of glycerin is used, the longer time it takes for the bubble to burst. Okey, jadi di dalam situasi ini, Anna ni telah menghasilkan satu hipotesis di mana dia mengaitkan tentang kandungan glycerin dengan masa yang diambil untuk belon sabun tersebut pecah. Jadi, mula daripada the more quantity of glycerin is used, okay, the longer the time it takes for the bubble to burst. Ini ialah hipotesis. Okay, hipotesis ataupun hipotesis. Jadi, I agree with you, Anna. Your opinion can be used as the hypothesis of our experiment. I suggest that we only use dishwashing liquid to make our soap solution. Melia ni berpendapat, dia setuju dengan Anna ni. Jadi, Melia ni berpendapat dan mencadangkan supaya mereka menggunakan hanya pencuci sabun pinggan sahaja dan dicampurkan bersama dengan glycerin untuk menghasilkan satu larutan tersebut.
Jadi, we should not waste time. Let's conduct this experiment. Jadi, apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita nak hasilkan larutan seperti mana yang mereka telah buat. Okey, jom kita sama-sama sambung. Now we are going to look into the problem statement here. Before we start our experiment, let us read together. Does different quantity of glycerin affect the time taken for the soap bubble to burst? Okey, itu ialah persoalan yang ditanya dan kita perlu jalankan eksperimen untuk tahu apakah keputusan berdasarkan kepada dapatan yang kita bakal dapat nanti. Okay, hypothesis pula, the more quantity of glycerin is used, the longer the time taken for the soap bubble to burst. Bermaksud dekat sini, semakin bertambah kuantiti glycerin ni, okay, semakin bertambah kuantiti glycerin yang diguna pakai, semakin panjang masa yang diambil untuk buih sabun tersebut untuk pecah. Jadi, kita ada pemboleh ubah dimanipulasi di sini, iaitu kuantiti glycerin. Dan pemboleh ubah bergerak balas dia ialah berapa lama masa yang diambil untuk buih sabun tersebut untuk pecah. Variables dia iaitu pemboleh ubah dia. Okay, as we already know, kita ada 3 variables, which is manipulated, responding and the constant variable. So we are going to read it together. Okay, the manipulated here is quantity of glycerin. Responding here is time taken for the soap bubble to burst. Okay, yang constant dia iaitu dimalakan dia ialah isi padu air, size of the bubble produced, okay, and the last one, the speed of surrounding wind. Okay, jadi untuk yang the speed of surrounding wind ni kita perlu cari kawasan yang sama sahaja, kelajuan aliran angin dia. Jadi kita tak boleh lah pilih kawasan yang berbeza. Kalau berbeza bermaksud dia dah jadi manipulated variable, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Alright student, now we are going to investigate the relationship between the quantity of the glycerin and the time taken for the soap bubble to burst. Jadi kita akan lihat kepada kuantiti glycerin tersebut dan masa yang diambil untuk buih sabun tersebut untuk pecah. Jom kita buat sama-sama aktiviti ini. Let's go.
Alright guys, after we finish doing this experiment, we are going to collect our data. Jadi selepas habis eksperimen ini, kita akan dapatkan data, kita akan rekodkan data ke dalam jadual ini, iaitu di mana jadual seperti yang ada di dalam gambar rajah ini. Okey. So sebelum itu juga cikgu akan terangkan juga glycerin ni kita guna pakai berapa banyak sudu yang kita guna untuk ditambahkan ke dalam larutan sabun kita. Jadi langkah yang pertama, kamu perlu menggunakan 1 sudu saja glycerin, kemudian diikuti dengan 3 sudu glycerin, dan yang terakhir sekali dengan menggunakan 5 sudu quantity of glycerin. Okey, jadi masa yang diambil akan diuji berdasarkan kepada berapa lama yang diambil untuk balen tersebut untuk pecah. Jadi sila catat ke dalam jadual tersebut dan cikgu nak lihat apakah dapatan kajian yang kamu dapat melalui eksperimen ringkas ini. Untuk soalan nombor 8 dan nombor 9, cikgu harap kamu menjalankan aktiviti ini di rumah, dan selepas siap kamu akan analyzing the data. Bermaksud kamu menganalisis data dan kamu mencatat data tersebut, dan kemudiannya kamu jawab kepada persoalan yang ditanya di dalam soalan ini, iaitu soalan nombor 8 dan juga soalan nombor 9. Jadi sambungan dia pada hari ini, kita akan lihat kepada perbincangan antara murid-murid yang terlibat di dalam gambar rajah ini. How do we relate the relationship of time and space in this activity? Okey, jadi mereka ni nak menghasilkan satu hipotesis di mana relate yang ada dekat situ ialah hubungan. Okay, bila melibatkan kepada hubungan, ini mesti melibatkan kepada persoalan hipotesis. So, in this situation, the bigger the size of the soap bubble, the longer the time taken for the soap bubble to burst. Jadi, Ana ni menjawab kepada soalan hipotesis yang ditanya oleh Melia, di mana the bigger. Okay, bigger ni ialah dia punya pola dia. Okay,
Dalam soalan periksa, dia akan tanya apakah pola perubahan. Okey, the bigger, smaller, increase, itu semua tergolong dalam pola. Jadi, boleh ubah dimanipulasi yang wujud di dalam persoalan ini ialah size of the soap bubble. Okey, manakala responding variables bagi persoalan yang terlibat dalam soalan ini ialah time taken for the soap bubble to burst, iaitu masa yang diambil untuk buih sabun tersebut untuk pecah. Okey, sekarang kita akan melihat kepada operational definition ataupun definisi secara operasi. Okey, mari kita sama-sama baca conversation mereka. How do we make an operational definition for the durability of the soap bubbles? Jadi, bagaimana kita nak buat definisi operasi untuk ketahanan? The durability of the soap bubbles can be defined operationally as the time taken for the soap bubble to burst. Jadi, bermaksud dekat sini ketahanan buih sabun tersebut boleh didefinisikan secara operasi sebagai masa yang diambil untuk buih sabun tersebut untuk pecah. Okey, jadi cara untuk menjawab definisi secara operasi, kita perlu faham bila disebut tentang definisi, kita perlu meletakkan apa maksud dia. Definisi bersamaan dengan maksud. Jadi cara untuk menjawab kepada persoalan ini, kita perlu salin semula perkataan yang di hujung dia, iaitu pemboleh ubah bergerak balas dia, iaitu apa dia? Durability of the soap bubbles. So jawapan dia ialah durability of the soap bubble can be defined, bermaksud boleh didefinisikan melalui masa yang diambil untuk buih sabun tersebut pecah. Jadi itu saja cara untuk menjawab definisi secara operasi ataupun operational definition. Perbualan yang dilakukan antara murid-murid tersebut. Friends, our experiment was a success. We should produce more of the soap solution to be sold during the entrepreneur week. Bermaksud dekat sini, kawan-kawan, eksperimen yang mereka hasilkan telah berjaya. Cikgu harap kamu yang belajar. Jadi mereka ni nak hasilkan lebih banyak larutan sabun supaya mereka dapat jualkan pada minggu usahawan. That's a good idea, Anna. The profit obtained can be used to decorate the science garden in our school. Jadi mereka ni menjalankan eksperimen ini bukan sahaja untuk mengkaji kepada persoalan yang mereka nyatakan, tetapi juga duit yang mereka gunakan di dalam minggu usahawan tersebut akan digunakan pakai untuk menghiaskan taman sains sekolah mereka. So that's a good idea for us, right? So this is the question that we should do after finish doing our experiment. Jadi ini ialah persoalan yang kita perlu jawab apabila kita telah selesai menjalankan eksperimen kita sebentar saja tadi. Jadi cikgu harap kamu dapat jawab soalan ini di dalam buku. Alright guys, so that's all for today. I hope all of you can enjoy throughout my lesson. Jadi cikgu harap kamu semua rasa seronok menjalankan aktiviti ini di rumah. Alright, sampai di sini saja. Jumpa kita lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.